Malaysia dengan Saudi, yang mana kita tahu 9 Zulhijjah ialah hari wukuf di padang Arafah. Jadi kalau kita tengok pada takwim ataupun kalau kita tengok pada keadaan yang berlaku sekarang ni, artinya Saudi akan mendahului kita lah. Maksudnya kita akan, mereka dah 2 hari bulan, kita baru 1 hari bulan. Perbezaan ini memberi kesan kepada beberapa perkara lah, antaranya isu tentang puasa Arafah. Antara yang diajukan soalan, bagaimana kita nak berpuasa? Adakah kita mengikut 9 Zulhijjah Malaysia atau kita mengikut wukuf di padang Arafah? Adakah kita berpuasa itu pada hari orang berwukuf di padang Arafah? Kerana namanya puasa Arafah. Man sham yaum Arafah. Siapa yang berpuasa Arafah? Dan kita tahu Arafah ini hanya terletak di Mekah. Jadi kita nak puasa tu, kita nak puasa hari Arafah di Mekah ke, atau kita nak puasa 9 Zulhijjah di Malaysia? Ini isu yang timbul apabila berlaku perbezaan tarikh permulaan Zulhijjah di antara Malaysia dengan Mekah. Nanti kita akan huraikan dalam poin-poin yang berikutnya. Itu satu perkara yang timbul. Perkara yang kedua ialah akan timbul juga perbezaan hari raya. Jadi artinya 9 Zulhijjah di Mekah kita barulah 8. Betul atau tidak? Bila mereka 10, kita baru 9. Jadi mereka akan raya, kita baru nak puasa. Maka mungkin ada sebahagian kita akan menimbulkan, bagaimana pula kita berpuasa pada hari raya? Ini antara soalan-soalan yang timbul apabila berlaku perbezaan tarikh yang begini. Nanti kita huraikan. Apakah kita mengikut matla' tempat terbitnya anak bulan berdasarkan kepada negeri-negeri yang kita diami, atau kita melihat wukuf di padang Arafah? Apabila wukuf di sana dikatakan itulah hari Arafah, kita puasa. Okey. Berikutnya juga kita nak rungkaikan sedikit apa dia? Akan tersebar beberapa mesej nanti barangkali, saya percaya, iaitu sebahagian pihak dia bagi time bila kita nak doa. Bisa dapat tak? Kerana di antara hari yang terbaik kita berdoa, khairud doa, doa yang sangat mustajab, yang sangat terbaik ialah doa pada hari Arafah. Doa pada hari Arafah. Jadi ada orang hantar, dia kata okey, Arafah akan mula pukul berapa, sekian-sekian, Zuhur di Mekah. Kita di Malaysia ni 5 jam. Perbezaan kita dengan Mekah 5 jam. Jadi dia orang akan bagi waktu Mekah, kita bertunggu waktu Mekah, kita doa, ataupun kita doa pada awal hari Zulhijjah, 9 Zulhijjah tu kita doa. Hari Arafah tu kita boleh doa tanpa kita tunggu time Mekah. Ini semua kita akan cuba huraikan dan cuba rungkaikan setakat yang kita mampu di dalam perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Baik. Tapi sebelum itu, kerana kita di dalam tajuk fiqh doa, fiqh doa dan zikir, apa yang saya nak kempen pada tuan-tuan pada malam ini, permulaan kepada malam bulan baru. Artinya kita masuk 1 Zulhijjah, bulan baru. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, ada satu doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca apabila melihat hilal ataupun masuknya bulan baru. Walaupun hadis-hadis
ini saya nak kena sebut bagi jelas. Hadis-hadis yang menyebut tentang doa melihat anak bulan atau doa apabila masuk bulan baru, dia bukan Zulhijjah ya. Bila masuk bulan Muharram, bila masuk bulan Safar, bila masuk Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Awal, Jamadil Thani, Rajab, Syaban, bila masuk saja bulan baru, ada satu doa yang dibaca oleh Nabi. Di kalangan ahlul hadis, di kalangan ulama, mereka menilai hadis ini dhaif, lemah. Hadis doa ni lemah, dhaif, dia punya status dia dhaif, di kalangan ahli hadis. Walaupun sebahagiannya kata dia naik kepada hasan, yakni boleh diterima. Hadis ni dia ada dua, satu yang diterima sahih dengan hasan, yang ni diterima. Satu lagi kategori ditolak, yang ditolak iaitu yang dhaif dan yang palsu. Maksudnya tak boleh buat hujah, ditolaklah, tak boleh buat hujah, tak boleh disandarkan kepada Nabi secara pasti, pasal itu dia lemah. Okey. Tapi tuan-tuan, katalah kita pegang hadis ni dhaif, lemah, doa ni lemah. Kalaupun hadis ni dhaif, lemah, dia bukan palsu, dia dhaif yang ringan, yang lemah, yang boleh kita amalkan kerana dia di dalam bab doa. Dia bukan bab hukum, dia bab doa. Dia bukan mensabitkan hukum semayang ke, puasa ke, dia hanya mengajar satu doa. Doa ni nak bagi mudah faham macam ni ya. Kalau tidak ada hadis pun, tetapi kalau dia di bawah tajuk doa, kita boleh baca. Sebab doa ni umum, luas. Kan, doa untuk meminta kebaikan. Kita boleh reka, boleh buat apa-apa doa. Yang pentingnya doa itu maksud dia baik. Itu maksud kita boleh amal hadis yang lemah di dalam bab doa. Boleh? Okey, saya ikut tuan-tuan kata bukan hadis ni dhaif ke. Hadis ni memang lemah tapi dia di dalam bab doa. Bab doa ni no problem, boleh baca. Kan? Tidak ada masalah. Doa yang dibaca oleh Nabi apabila masuk bulan baru. Masuk bulan baru ialah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbukallah. Masuk saja 1 hari bulan, kita baca. Kita baca. Macam hari ni, malam ni kita boleh baca lah. Allahumma ahillahu, kan? Ya Allah, terbitkan bulan ini. Terbitkan bulan ini ke atas kami. Alaina bil yumni wal iman. Terbitkan bulan ini, maksudnya kami masuk ke dalam bulan ini dengan apa? Bil yumni wal iman, dengan penuh keberkatan dan penuh keimanan. Berikan keberkatan dan berikan iman. Kita baca pada permulaan bulan tu, supaya bila kita masuk, bulan itu memberikan keberkatan dan iman kepada kita. The new month, the new life, kehidupan yang baru. Starting kita bulan tu bil yumni wal iman wassalamah, dan kita minta juga daripada bulan baru ini keselamatan dalam kehidupan. Selamat daripada malapetaka, musibah, bala, bencana, wal Islam, dan berikan Islam, kekal dan istiqamah di atas Islam. Rabbi wa rabbuka, Nabi tunjuk kepada anak bulan tu, Nabi pusing, Nabi tunjuk kepada anak bulan, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan engkau, Allah. Apa maksudnya? Dalam menentukan segala-gala kehidupan yang berlaku ini, Allah, bukan matahari, bukan bulan, bukan makhluk. Yang berlaku ialah dengan kuasa Allah.
Sebab ada manusia yang menyembah bulan, ada manusia yang menyembah matahari, ada manusia yang menyatakan berlaku sesuatu itu kerana bulan, kerana matahari, kerana bintang. Nabi nak bagi tahu, kata Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan engkau Allah. Artinya bulan tak ada kuasa, bulan tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh memberikan mudarat, tak boleh memberikan manfaat. Setengah agama dia percaya bila nampak tek bulan, tek bintang ke, nampak bulan baru ke apa ke, buat hajat, bulan boleh memberikan sesuatu. Pasal itu dia ada perayaan bulanan, perayaan bulan. Perayaan bulan ni tak, kita bulan makhluk Allah. Kita doa bukan minta kepada bulan, kita minta Allah memberikan kebaikan, keberkatan, keselamatan, keimanan, kerahmatan pada bulan yang kita nak masuk ni. Terutama bulan inilah Zulhijjah. Boleh? Baik. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita baca. Kemudian bismillah, kita masuk bulan baru. Mudah-mudahan keluarga kita, anak isteri kita, rumah tangga kita, harta benda kita, kehidupan kita, iman kita, akidah kita, ibadah kita di dalam keimanan, keselamatan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebahagian riwayat dia ada tambah, selain daripada kita minta bil yumni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Dia ada tambah, dia ada tambahan wa bit taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan engkau berikanlah kepada kami ya Allah pada permulaan bulan ini, apabila kami masuk ke dalam bulan yang baru ini, sebelum bermulanya bulan yang baru ini, beri kepada kami taufiq supaya kami melakukan amalan lima tuhibbu wa tarda, sesuatu yang engkau suka dan engkau redha. Kita minta dekat Allah guide kita, irsyad, pandu kita, bimbing kita, supaya kita diberikan taufik, hidayah untuk melakukan sesuatu yang Tuhan suka dan Tuhan redha, dan lindungi kita dari buat dosa dalam bulan baru ni. Nanti next month bulan Muharram pun kita baca Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam lima tuhib wa bit taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Kita baca itu bismillah, kita masuk. Bukan payah kan? Doa daripada nanti diumum 1 Muharram, tuan-tuan tengok orang kalender masuk 1 Muharram, tuan-tuan membaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam wa bit taufiq lima tuhibbu wa tardah rabbi wa rabbukallah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masuk bulan baru ni, kita masuk bulan baru ni 1 Zulhijjah. Dan apabila kita masuk bulan Zulhijjah, dia bermulalah pesta besar-besaran ibadah. Kita dah start ni, dan digalakkan kita memperbanyakkan takbir, tahmid, tahlil, iaitu menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan bermulalah apa yang dikatakan takbir mutlak. Tuan-tuan dalam kereta sekali balik, sebelum ni, kalau sebelum ni balik sengak, sekali lagi balik Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, memperbanyakkan takbir bermula daripada hari ni malam ni. Sepanjang kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, sahabat memperbanyakkan takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Duduk dalam kereta Allahu akbar. Kalau kita pergi buat kok ni, sekali lagi orang tengok pelik pula kan. Tapi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, banyakkan. Ada masa kosong subhanallah, 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 kerana digalakkan, dianjurkan daripada sunnah Nabi ialah memperbanyakkan takbir pada hari-hari yang pertama di dalam 10 Zulhijjah.
Dan kita akan mula bertakbir muqayyad pada subuh. Bila? Kita akan start takbir lepas semayang tu, muqayyad. Habis saja semayang fardu, takbir. Habis saja semayang fardu, takbir. Kita akan bermula pada subuh 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Rabu. Pasal kita raya hari Khamis, betul tak? Hari Rabu tu tuan-tuan puasa. Jangan lupa puasa. Dia kata saya nak puasa hari Selasa, ikut Mekah pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab memang kita digalakkan berpuasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. 10 tu tak boleh lah, raya. Sekali lagi warak terlebih pula. Tuan-tuan esok boleh start puasa. Nak niat apa? Sahaja aku berpuasa sunat, cukup. Sebab dia dah masuk dalam 1 Zulhijjah. Jadi apa sahaja ibadah yang tuan-tuan buat, semuanya diangkat pahalanya di sisi Allah. Sekali lagi tak habang, dia tak tahu nak niat apa, dia tak puasa pula. Esok mangkit, niat sahaja. Kalau tuan-tuan tak mangkit malam ni, nak niat esok, esok larat tak tahu lagi, tak apa, tak payah niat malam ni. Pasal dia sunat, bukan wajib. Esok pukul 9 tak buat keputusan lagi, pukul 10 tak buat keputusan lagi, pukul 11 tak buat keputusan lagi, pukul 12 pun tak buat keputusan lagi. Kan? Di sisi sebahagian mazhab, sebelum gelincir matahari. Pukul 12 macam mana abang? Kita nak puasa ke tak? Kita puasa, niat nak puasa hari itu, maka tuan-tuan telah termasuk di dalam orang yang melakukan ibadah puasa pada 10 yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Ataupun kalau tuan-tuan niat malam ni, niat nak puasa esok, tak tahu esok kawan ajak pergi makan kenduri atau kawan ajak pergi breakfast, dah niat dah puasa, boleh tak buka? Boleh, dia sunat. Yang kawan tu pun hari lain tak kata nak ajak, hari ni cok nak ajak. Yang kemarin tak ajak kan. Boleh tuan-tuan. So saya ni sunat, ada keluasan. Dia bukan puasa khas, dia bukan puasa khusus. Nanti saya akan sebut. Dan saya juga akan sebut dalam kuliah nanti insya-Allah, iaitu tentang hadis yang akan muncul. Saya sebut awal ni. Tuan-tuan take note. Hadis yang akan muncul menggalakkan orang berpuasa pada hari tarwiyah. Nanti dia orang akan tanya, Ustaz, ada mesej masuk, poster masuk, galakkan berpuasa pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah hari ke berapa? 8 Zulhijjah. Saya nak bagi mudah tuan-tuan ingat, nak bagi mudah tuan-tuan faham, nak bagi mudah tuan-tuan semua nampak benda ni secara mudah. Tuan-tuan ingat dua perkara ni. Nombor 1, tidak ada satu pun hadis yang sahih mahupun hasan yang boleh dijadikan hujjah. Yang ni kena ambil hadis yang kuat lah. Pasal nak puasa ni, puasa nak ibadat, dia bukan boleh hadis yang lemah, dia kena kuat. Doa tadi tak apalah, dia bukan ibadat yang macam kita kata puasa semayang ni. Tak ada satu pun hadis yang sahih tentang kelebihan hari-hari Zulhijjah secara khusus, kecuali 9 Zulhijjah. Kelebihan khas satu, saya baca terus lah supaya tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis ni. Sebagai kalau tak baca sekali mungkin tuan-tuan tak apa nampak. Okey, kita mula pada satu ni. Orang perempuan tolong dengar. Saya orang perempuan yang paling banyak nak puasa. Orang lelaki-lelaki ni dia jarang sikit. Pasal tu dia tak kisah sangat, palsu ke tak palsu, memang aku tak puasa. Aku orang perempuan, mereka duduk tunggulah ni. Mereka macam duduk di garisan permulaan. Mereka nak buat pecutan ni. Macam Azizul Hasni tu nak pecut ni kan. Okey.
barang siapa yang berpuasa pada 1 Zulhijjah akan diampunkan segala dosanya. Barang siapa yang ni, yang mana mengantuk, yang mana duk penin miau berdengar ni, hadis ni palsu. Sat lagi dia pi dengar, dia pi balik amal. La aslalahu, tak tahu mai mana usul hadis ni. Siapa yang berpuasa pada 1 Zulhijjah maka diampunkan segala dosanya. Barang siapa yang berpuasa 2 Zulhijjah seperti orang yang beribadah. Siapa yang puasa 2 Zulhijjah seperti orang yang beribadah kepada Allah selama setahun penuh dengan tidak melakukan maksiat sedikit pun pada hari tersebut, dan Allah akan mengkabulkan doanya seperti mana Allah memperkenankan doa Yusuf. Ni fadilat hari kedua. Fadilat hari ketiga, barang siapa yang berpuasa pada hari ketiga Zulhijjah, Allah Ta'ala akan menjauhkan dia, Allah Ta'ala akan memperkenankan dia doa seperti mana doa Zakaria. Tu hari siapa yang puasa hari ketiga, dia dapat mustajab doa macam mana doa Zakaria. Zakaria doa macam mana? Dah tua, mandul, isteri dia pun tak boleh beranak, tapi dapat anak pada usia yang tua dengan isteri yang mandul. Doa dia mustajab. Benda mustahil boleh dapat. Siapa yang nak jadi macam Nabi Zakaria, puasa hari ketiga. Siapa yang nak dapat doa mustajab macam Nabi Zakaria, puasa hari ketiga. Dia punya kelebihan macam tu. Hari keempat, barang siapa yang berpuasa pada hari keempat Zulhijjah akan dijauhkan oleh Allah daripada kesempitan, akan dijauhkan oleh Allah dari kemiskinan, akan dihimpunkan di padang mahsyar, duduk di antara para malaikat, dan padanya juga lahir Nabi Isa. Bila ni? 4 Zulhijjah. Ketaklah lutut nak puasa ni. Miskin, tak dijauhkan daripada kesempitan, tak miskin, esok mangkit duduk dengan malaikat, puasa hari keempat. Sebelum mereka buat poster, kita bubuh dulu sudah, kan? Kelebihan berpuasa hari yang kelima, 5 Zulhijjah, puasa hari yang kelima ni macam hadis ni, dia macam yang kelebihan tarawih tu lah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, semua. Yang ni sama. Cuma yang tu sampai 30, yang ni sampai yang ni pun ni sampai 9 ya. Hari yang kelima, barang siapa yang berpuasa pada hari yang kelima bulan Zulhijjah, dia akan selamat daripada sifat munafik. Dia akan selamat dari azab kubur. Itu dia. Tuan-tuan puasa hari kelima bulan Zulhijjah, tuan-tuan selamat dari azab kubur dan tuan-tuan selamat daripada sifat munafik. Berpuasa pada hari ke-6 Zulhijjah, tuan-tuan akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, dan Allah tidak akan azab tuan-tuan di hari akhirat. Puasalah pada hari yang ke-6. Allah akan membuka pada hari tersebut untuk Nabi Muhammad kebaikan. Ini hari ke-6. Hari ke-7, barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-7 Zulhijjah akan ditutup padanya pintu neraka Jahannam, dan siapa yang berpuasa pada hari ke-7 bulan Zulhijjah akan ditutup 30 pintu kesusahan, kemiskinan, dibuka 30 pintu kekayaan dan kesenangan. Hari ke berapa tu Ustaz? Hari ke-7. Mau ingat elok-elok. Okey. Hari ke-8, barang siapa, ini yang kata tarawih ni, barang siapa yang berpuasa pada hari ke-8 Zulhijjah, iaitu hari tarwiyah, akan diberikan pahala yang mana pahala ni punyalah besar, tak ada siapa tahu kecuali Tuhan saja. Itu dia hari ke-8. Nampak? Itu apa yang disebut oleh hadis ni lah. Kan? Okey. Nanti dulu tak habis lagi. Ada lagi ganjarannya.
barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, hari ke-8 Zulhijjah, dapat apa lagi? Pahalanya seperti membebaskan 2,000 hamba, membelanjakan 2,000 ekor unta, membeli 2,000 ekor kuda untuk diberi kepada jihad di jalan Allah. Tu dia. Tuan-tuan puasa hari ke-8, macam tuan-tuan beli 2,000 ekor unta, 2,000 ekor kuda, tuan-tuan pergi bagi untuk pergi perang di jalan Allah, dan tuan-tuan membebaskan 2,000 hamba. Ini fadilat hari ke berapa? Hari ke-8. Hari ke-8. Tak habis lagi, ada lagi fadilat dia. Nanti dulu. Ada lagi. Sesiapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, hari ke-8 bulan Zulhijjah, Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala Nabi Ayyub. Masya Allah. Nabi Ayyub. Nabi Ayyub tahu Nabi Ayyub? Punya besar pahala Nabi Ayyub ni. Sakit, bini lari. Kan? Apa yang ditanggung oleh Ayyub, kita boleh dapat. Tak payah teruk-teruk macam Ayyub. Hanya kita puasa hari ke-8 saja. Itu dia. Jadi tuan-tuan, apa dah lagi? Jadi kesimpulannya, kesemua fadilat tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak sahih, palsu. Yang sahihnya, sesiapa yang berpuasa pada hari ke-9 Zulhijjah, diampunkan dosanya selama 2 tahun. 1 tahun yang lepas, 1 tahun yang akan datang. Yang ni sahaja tanggal 9 Zulhijjah. Itu sahaja, the only one. Baik, nanti dulu, tak habis lagi. Esok boleh puasa ke tak? Esok boleh puasa, lusa boleh puasa, tulat boleh puasa, dan seterusnya sampai 9 boleh. Di atas hadis apa dia? Hadis mana esok kita nak puasa? Lusa kita nak puasa, hadis apa kita nak pakai? Hadis hari-hari yang Allah suka. Ma minal ayyam ahabbu ilallah. Hari yang paling Allah suka, hari yang paling ahab, a'zam. Dalam hadis itu disebut a'zam, ahab, paling Tuhan suka, paling besar di sisi Allah berbanding hari-hari yang lain untuk kita buat amalan saleh. Termasuklah amalan saleh itu puasa. Jadi kita tidak menghalang orang berpuasa. Kita tak halang orang puasa. Kita tak larang orang puasa. Kita tak kata puasa tu salah. Kita bukan tak bagi orang puasa. Yang kita bongkar, yang kita larang, mempercayai fadilat, kelebihan yang dibina di atas hadis yang tidak ada asalnya, tidak sahih, palsu, yang disebut oleh para ulama. Boleh faham? Fadilat tu palsu. Tapi galakkan berpuasa tu ada, umum. Jadi orang yang tak mau puasa tak ada masalah. Pasal amalan salih ni luas. Baca Quran boleh, berzikir boleh, bersedekah boleh, berdoa boleh. Apa lagi? Banyak Cuma cikgu, pasal apa puasa? Siapa puasa hari ini dibuka 30 pintu kekayaan, ditutup 30 pintu kemiskinan. Itu sebab saya puasa. Yang ni yang salah. Ini yang tak betul. Sebab Nabi tak kata. Nabi tak sebut kelebihan itu. Kelebihan itu tidak benar. Maka kita tak puasa di atas alasan itu. Baik. Boleh jadi tuan-tuan hadirin mukminin, tolong sebarkan. Apa dia? Tidak ada kelebihan yang jelas berkaitan dengan hari-hari khas. Tapi kita boleh puasa.
Boleh puasa. Esok boleh puasa, lusa boleh puasa, tak ada masalah. Yang masalahnya dia semangat palsu, tak betul, tak sahih, dia tak puasa. Dia tak mana boleh puasa. Hadis palsu. Hadis palsu kelebihan khas. Tapi hadis galakkan beramal soleh tu ada. Puasa termasuk. Boleh tak? Jadi itu apa yang patut kita faham. Mau kalau tak faham lagi lagu saya terang ni, tak tahulah nak terang lagu mana lagi. Jangan duk tuduh benda orang tak kata, jangan buat cerita benda yang orang tak kata. Depa tak bagi puasa. Depa kata puasa berdosa. Tu dia. Siapa puasa esok berdosa? Siapa yang kata? Dia akan keluar macam tu lah. Ish, depa tak bagi puasa. Kan? Saya tak tahulah tuan-tuan. Zaman lah ni pun ada lagi orang duk boleh percaya. Kan? Ha? Hadirin mukminin. Baik. Sekarang kita nak jawab isu yang kedua. Isu yang kedua. Baik. Kadang-kadang orang ni bukan dia dia tak faham, tapi dia saja jahat. Kan? Dia saja jahat. Saya sebelum nak jawab pada isu kita nak puasa 9 ke 10 ni, saya nak respon lah sikit pada satu isu. Beberapa hari yang lepas ada satu program bacaan sajak, puisi, syair, kebudayaan lah, pustaka kebudayaan. Adalah beberapa pihak yang jahat dan juga yang busuk hati, yang hasad ni, yang sengaja buat tak faham. Bukan dapat, saya ingat dia faham. Pasal benda macam ni kalau tak faham tu bengap sangatlah. Benar sangatlah hati perut tu. Baik. Dia pun kata selawat tak boleh, berdoa tak boleh, nyanyi sunnah pula. Berdoa apa dia ni, berdoa tak boleh, selawat tak boleh, nyanyi bersajak boleh pula. Yang ni sunnah pula. Ni pertama dengar elok. Nombor satu, dalam kehidupan kita ni ada urusan agama, ada urusan dunia. Betul ya tuan? Ada urusan agama, ada urusan dunia. Sebab itu Nabi SAW kata antum a'lamu bi umurid dunya. Ada urusan dunia. Artinya Nabi membezakan ada urusan dunia, ada urusan agama. Dalam kehidupan Muslim, Nabi SAW membenarkan manusia hidup menikmati kehidupan dunia ni dari mana dia tak bercanggah dan tak bertentangan dengan hukum syarak. Salah satunya apa dia? Hiburan. Hiburan boleh tak boleh? Hiburan boleh tak boleh? Boleh. Nabi benarkan pada hari raya, pada hari perkahwinan. Pada zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang pandai bersyair. Hassan bin Thabit umpamanya. Hassan bin Thabit antara sahabat Nabi yang pandai bersyair, bersajak, puisi. Jadi tuan-tuan, semua ni hasad, dengki, ya, jahat. Program anjuran KUIPS ke Jabatan Kebudayaan adalah menampilkan Dr. Zaimi dan beberapa orang bersajak, bersyair. Lepas tu kata ni tak bid'ah lah. Bid'ah apa urusan dunia? Orang baca sajak tak mana bid'ah lah. Syair kehidupan dunia. Lagu di Perlis kita ada garis panduan hiburan dan
rekreasi. Pasal itu kita tak ada masalah. Menyanyi salah. Tuan-tuan, menyanyi. Bagi sebahagian pandangan ulama, menyanyi dibolehkan. Jangan kita haram, tapi tengok-tengok kita dengar sampai habis orang menyanyi. Yang tu tak mau. Sebab itu kalau tuan-tuan kenduri buat menyanyi, boleh tak boleh? Pasang lagu selamat pengantin baru, boleh tak boleh? Tak ada masalah. Sukan, main bola sepak, rugby, apa semua, boleh tak boleh? Boleh. Rekreasi, sukan. Nabi kata kehidupan ada masa dan ketikanya. Yang dilarang itu apabila macam mana? Bergendang dalam masjid. Tak boleh lah. Kan? Menjadikan agama ni nyanyian. Faham tak? Benda-benda yang macam tu tak boleh. Tapi kalau satu orang nak baca sajak, nak bersajak, nak bersyair sempena hari kebangsaan, hari Malaysia, salah? Agama ke tu? Salah. Hukum dia harus. Takkanlah sampai benda macam tu pun tak faham dengan tak erti, teruk benar akal. Kan? Dalam soal makan minum, soal dunia, kita boleh makan apa benda yang selagi mana halal, boleh makan tak? Boleh makan. Urusan dunia, pakaian urusan dunia, kebudayaan, kesenian urusan dunia, selagi mana tak berbogel, selagi mana tak ada Nabi dengar lagu, sebahagian wanita Ansar menyanyi, di sisi kami ada seorang Nabi yang mengetahui perkara yang akan berlaku. Nabi kata, perkataan tu jangan sebut, perkataan tu tak boleh, tukar. Artinya Nabi tak larang tentang menyanyi tu, Nabi tak larang tentang hiburan tu, tapi perkataan tu salah. Jadi maksudnya boleh selagi mana perkataan itu tak bercanggah. Jadi bukanlah isu apa salahnya majlis sajak, majlis syair, majlis puisi, tak ada masalah. Melainkan pergi laki perempuan bernari, bergencok apa semua. Tapi saya tak tahulah negeri-negeri yang sebahagiannya mengaku ahli sunnati wal jamaah ada kelak malam, ada disko. Perlis tak mana ada kelak malam. Dan yang terbaru, Perlis dah mengharamkan kedai judi. Tak ada kedai judi dia boleh. Tak ada kedai judi dia boleh. Tak ada kelak malam, tak ada disko. Sebahagian orang ahli sunnah wal jamaah, negeri aswaja, tapi ada kelak malam. Nampak? Siapa ahli sunnah? Jadi sebab tu kita kata jangan main sentimen macam ni. Jangan main lagu budak-budak ni. Bila berkelahi betul-je tak betul-je budak-budak. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita bincang ilmu, cara ilmu, kan? Baik. Dan Perlis alhamdulillah, semalam tuan-tuan mungkin dah tengok, Perlis alhamdulillah bermula 1 hari bulan 7. Semua mungkin sebahagian yang tak dengar, tak ikuti forum ataupun tak dapat maklumat, Perlis 1 hari bulan 7, semua kes-kes perceraian suami isteri akan dibuat secara tertutup. Tuan-tuan tahu? Katakan law ni, katakanlah law ni, kalau tuan-tuan tak biasa pergi mahkamah syariah, bicara ni semua boleh masuk. Guard akan ambil, polis akan ambil apa? Sebelum nak masuk dewan tu, polis akan kutip apa? IC. Semua boleh masuk. Okey, kes yang pertama, pasal apa hang minta cerai daripada lelaki hang? Mati tu hakim. Mati. Tak naik. Faham tak? Yang belakang-belakang tu semua dengar. Tengok ke badan kemah,
Cocek. Dah berapa lama dah saya tak dapat. Faham tak ni saya nak kata ni? Saya faham Ustaz, tapi dalam masjid kita jaga dulu. Dia kena buka lah. Jadi semua orang dengar. Hang tahu tak? Bedah yang ujung kampung tu, aku pi nak buat paraid. Jadi dengarlah dia pi nak bercerai dengan lelaki dia. Hang tahu pasal apa dia pun nak bercerai? Ni aku nak cerita kan. So, dah ada perubahan. Yang mana bercerai ni aib, soal rumah tangga. Tak buat. Kita ke arah yang lebih baik. Sebab tu saya kata ni soal-soal tuduhan Wahabi ni soal tah mengerepek, mengarut apa pun kita tak tahu. Pelik tak mana pelik pun kita tak tahu. Ya, ini semua tuan-tuan, ada satu hamba Allah, dia pergi tak tahu, dia pergi rumah mertua saya. Satu orang pun perkenal lah, kata menantu dia ni ustaz. Dia tak kenal lah, mungkin dia pun tak pernah pergi masjid ke apa, tak kenal. Ada lagi orang paling tak kenal ni, kira-kira sakan lah je. Tapi dia ni geng yang duk buat program dengan mufti. Mufti ke? Mufti yang tak bagi orang baca Yasin bulan Jumaat tu ke? Mufti yang 2022 ada lagi orang duk percaya Mufti Perlis tak bagi baca Yasin. Ada lagi. Punya kalut. Yang tuan-tuan ni kalau orang sebut macam tu, tuan-tuan rasa orang lagu tu macam mana? Punyalah teruk. Hang ni tak baca apa ke? Tak dengar apa ke? Apa maksud tak boleh baca Yasin malam Jumaat? Menetapkan, mewajibkan, mempercayai adanya fadilat khusus, berkeyakinan Nabi membaca pada malam. Itu maksud dia. Tiba-tiba Nabi, Mufti tak bagi baca Yasin. Tu dia, ada orang percaya. Kalau ada betul Mufti tak bagi baca Yasin, boleh jatuh kufur, tak bagi baca Quran. Nampak tak? Kalau kata orang yang cerdik sikit, tanya, hang dengar mana? Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, saya nak ajak lah, tuan-tuan tanya, hang dengar mana? Sampai sekarang ni Mufti dah 2 kali cabar, sengap sunyi, kawan tu tak jawab. Mufti kata, di mana saya kata kunut bidah? Di mana saya kata kunut baca kunut masuk neraka? Sampai ke sekarang, tuan-tuan tengok, orang yang benar dah bagi tawaran, pihak yang ditawar sampai ke sekarang senyap tak jawab. Artinya apa? Tak betul lah, dia saja reka. Kalau orang kata kat kita, orang tak kata, hang kata macam ni, tahu mana aku kata? Hang abang tahu mana aku kata? Ada lah. Tahu mana? Ada lah. Tahu mana? Ada lah. Mohon tu. Kalau ada mesti boleh tuju. Sebab tu saya kata tuan-tuan, tuduhan dakwaan yang selama ni orang buat tu sebenarnya dengar atas dengar. Ada orang kata aku dengar, depa orang duk kata depa. Ini semua tuan-tuan, kita harap masuk Zulhijjah ni berhenti buanglah perangai cakap benda yang tak pasti. Baik, kita balik pada tajuk kita. So Nabi SAW apabila masuk pada 10 Zulhijjah ni, baginda akan berpuasa. Cuma sekarang ni tuan-tuan akan timbul isu, kita nak puasa ikut mana? Baik, pertama saya nak sebut supaya dua-dua pihak lapang dada. Hal ini adalah hal perbezaan khilaf di kalangan ulama. So tuan-tuan berlapang dada isu ni. Siapa yang nak puasa pada 9 Zulhijjah mengikut apa yang disebut diputuskan oleh Malaysia, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Siapa yang nak berpuasa bersama hari Arafah di Mekah juga tak ada masalah. Apatah lagi puasa Arafah tu jatuh juga pada hari-hari 10 Zulhijjah. Aku Mekah wukuf, aku puasa, tak ada masalah, silakan. Aku ikut Malaysia habaq 9 hari bulan jatuh hari Rabu, aku puasa hari Rabu,
Mekah hari Selasa, tak ada masalah. Kedua-duanya sah. Boleh. Kalau dia nak selamat atau dia nak bagi kemat, dia puasa Arafah Mekah dan dia puasa juga 9 Zulhijjah yang mengikut pengumuman Malaysia. Boleh. Jadi faham tak isu dia? Kami nak puasa ikut mana? Dua-dua boleh. Puasa dua-dua hari boleh, memilih salah satu pun tak ada masalah. Benda ni khilaf. Baik. Oh, tuan-tuan. Baru nak hurai hujah ni. Baru nak hurai hujah ni, kan? Tadi baru habaq keputusan, hujah tak faham. Azan tu, sekali saya habis sikit tentang isu puasa Arafah ni. Kemudian kita tangguh kelas insya-Allah taala.
Okey. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita sebut tadi pandangan dalam menentukan isu puasa dan raya ini dia berdasarkan kepada matlak, tempat terbit bagi negeri masing-masing. Maksudnya tempat tengok anak bulan bagi negeri masing-masing. Jadi nak bagi memudahkan kita faham, jika negeri kita tak nampak, kita berpegang kepada apa yang disebut oleh ulil amri di negeri tersebut. Kalau negara atau negeri lain nampak, maka terpulang kepada ulil amri di situ untuk menentukan puasa dan raya. Ini berdasarkan satu hadis. Okey? An Quraib anna Umma Fadl bint al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت هلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت. Nampak? Tadi Jumu'ah, yang ni Sabtu. Ada tuan ingat Jumaat dengan Sabtu. فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ni cerita tentang orang Syam nampak hari Jumaat, orang Madinah nampak hari Sabtu. Jadi orang Syam puasa dulu, orang Madinah puasa kemudian. Syam ni Syria, Palestin, Jordan. Yang tu dia panggil Syam. Madinah lah. Quraib Ummu Fadl hantar dia jumpa Muawiyah di Syam. Muawiyah gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tu yang tuan-tuan dengar Bani Umayyah tu Muawiyah bin Abi Sufyan, dia punya keluarga dia lah, keturunan dia. Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kan? Tu Abdul Malik bin Marwan, Umar Abdul Aziz. Tu semua Umayyah lah tu. Sejarah kan. Baik. Aku sampai di Syam, kemudian depa isytihar anak bulan telah kelihatan pada malam Jumaat dan orang Syam telah mula berpuasa. Dia balik mai ke Madinah. Dia cerita dekat Abdullah bin Abbas bahawa mereka telah nampak anak bulan pada malam Jumaat. Jadi Abdullah bin Abbas tanya, kau tengok ke? Ya, aku tengok, manusia pun tengok dan mereka berpuasa. Dan Muawiyah juga berpuasa. Ibn Abbas kata, kami yang Madinah ni, kami di sini Madinah ni melihat anak bulan pada malam Sabtu. Oleh itu kami akan terus berpuasa sampai 30 hari. Siapa raya dulu? Syam ke Madinah? Syam akan raya dulu, Madinah akan raya ke kemudian. Jadi nampak tak? Kawan tu Quraib tanya, awak tak pakai hak Muawiyah nampak? Tak cukup lah? Ibn Abbas kata, tak. Demikianlah apa yang diajar oleh Rasulullah kepada kami. Rasulullah ajak, tak nampak, jangan puasa. Nampak, puasa. Hadis riwayat Imam Muslim.
So hadis ini menunjukkan akan berlaku perbezaan kerana perbezaan terbit anak bulan. Dah berlaku pada zaman Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas kata macam tu. Dia kata kita pakai hak Muawiyah cukup lah. Dia nampak di Syam. Ibn Abbas kata tak, Rasulullah ajak nampak. Kamu berpuasa bila kamu nampak, kamu berbuka, maknanya berhari raya bila kamu nampak. So tuan-tuan hadirin mukminin, khulasahnya, kesimpulannya apa? Tidak ada masalah perbezaan ni. Depa nampak dulu, kita tak nampak, itu biasalah. Dah berbeza tempat tengok dan banyak faktor lagi. Jadi oleh kerana tak nampak, tak boleh kata nampak. Dan kalau kata nampak, tak boleh juga kata tak nampak. Macam raya hari itulah, tuan-tuan tak beli daging lagi apa semua, tak buat persiapan. Boleh tak? Tengok nampak. Macam mana? Nak habang kata esok raya ke tak? Jangan. Orang tak buat persiapan lagi, satgi orang marah. Kan? Kita habang kata tak nampak lah, ikut lagu mana kalender lah. Mana boleh? Kalau nampak, pihak habang tak nampak, artinya orang akan berpuasa pada hari raya. Pasal bila nampak raya lah, jenuh dia tanggung dosa orang yang tengok tu. Maka sebab itu hadirin mukminin, kesimpulan yang boleh kita buat, apabila hakim, yakni pemerintah, ulil amri buat keputusan Malaysia 1 Zulhijjah hari Selasa, maka kita perkiraan kita Selasa 1, Rabu 2, Khamis 3, Jumaat 4, Sabtu 5, Ahad 6, Isnin 7, Selasa 8, Rabu 9. Raya 10 Khamis. Hari tasyrik 11, 12, 13. Hari apa? Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita akan raya sampai hari Ahad. Takbir sampai hari Ahad. Mengikut Malaysia. Selesailah. Kalau siapa tak saya nak puasa ikut Mekah, pasal Arafah ada satu ya. Arafah ada Mekah ya. Ada Arafah di Malaysia, di Perlis ni banyak padang. Ada padang Pau, padang Lati, padang Besar, padang Bohok, tapi tak ada padang Arafah. Dan puasa ni puasa apa? Puasa wukuf, Arafah, bukan puasa 9 Zulhijjah. Tak apalah kalau dia nak pegang hujah-hujah tu, dia nak puasa ikut Arafah. Maksudnya 8 hari bulan, hari Selasa. Di Malaysia hari Selasa kan? Pun tak ada masalah. Dan jangan sebahagian pihak menghentam sebahagian pihak yang lain. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tuan-tuan tengok ni. Nabi bukan puasa Arafah, dia puasa 9 Zulhijjah. Okey, tengoklah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah senantiasa berpuasa 9 Zulhijjah. Sentiasa ni artinya dah lama dah Nabi puasa 9 Zulhijjah. Sebelum daripada Hajjatul Wada', sebelum daripada Arafah, wukuf Arafah, 9 Zulhijjah. Nabi berpuasa pada 10 Muharram. Nabi berpuasa pada 3 hari setiap bulan. Nabi berpuasa pada Isnin dan Khamis. Artinya benda 9 Zulhijjah tu memang Nabi duk puasa dah. Jadi kalau kita tengok hadis ni menyebut puasa 9 Zulhijjah, bukan Arafah. Tapi dalam hadis ni memang dia sebut man sama yaum Arafah. Siapa yang berpuasa pada Arafah. So tidak ada masalah di dalam hal ini. Okey. Kalau Mekah raya kita pergi puasa, takkah kita berpuasa pada hari raya? Yang raya tu siapa dia? Yang raya tu Mekah. Yang kita duduk di mana? Duduk di Malaysia. Malaysia raya ke tak lagi? Tak lah. Okey, payah faham. Macam ni nak bagi faham. Perbezaan anak bulan, perbezaan matahari ni ada kesan pada ibadat. Okey. Pasal apa waktu semayang tak sama pada semua tempat? Pasal apa waktu solat tak sama? Kita timbulkan isu, kita bincanglah pasal apa waktu solat tak sama. Sebab perbezaan inilah matahari dan bulan ni. Jadi perbezaan matahari dan bulan ni melahirkan perbezaan hari dan masa. Jadi tak ada masalah.
Boleh. Kan? Okey. Dan tuan-tuan, pada hari 9 Zulhijjah dan juga pada hari Arafah, Nabi memperbanyakkan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang digalakkan, dianjurkan kita memperbanyakkan, sunnah Nabi membacanya pada hari Arafah. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh para ulama. Jadi tak ada masalah, kita boleh baca yang tu. Okey. Jadi tuan-tuan dah dapat beberapa pencerahan dan penjelasan, dan kita esok akan masuk 1 Zulhijjah, berlumba-lumbalah melakukan amalan salih. Okey? Tidak ada masalah. Jadi yang di Mekah depa tak puasa. Pasal orang yang berada di padang Arafah tak disunatkan berpuasa. Depa disuruh memperbanyakkan doa, zikir dan sebagainya. Tapi kita yang duduk di Malaysia digalakkan berpuasa. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati majlis ini, memberkati ilmu kita dan memberikan hidayah dan taufik lima tuhibbu wa tardah, apa yang engkau redha dan apa yang engkau suka, dan Allah menyelamatkan kita daripada sebarang perkara buruk, fitnah dunia dan akhirat, fitnah hidup dan fitnah mati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.